Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akmal bin Muhammad Jonet dan saya dari Diploma IT. Hari ini, saya ingin berkongsi beberapa cara untuk mempengaruhi pelajar lepasan SPM untuk sambung belajar diploma dan ijazah di universiti. Ini adalah penting kerana pendidikan tinggi membuka peluang pekerjaan yang lebih baik dan membantu mereka mencapai matlamat mereka dalam kerjaya. Program informasi sesi maklumat adalah langkah pertama yang penting dalam proses ini. Di sini, kita boleh anjurkan pelbagai program informasi di sekolah atau dalam komuniti tempatan. Saya mencadangkan agar kita bekerjasama dengan sekolah-sekolah setempat untuk mengadakan sesi maklumat tentang pelbagai program pengajian tinggi. Ini termasuk program diploma dan ijazah yang ditawarkan oleh universiti tempatan. Sesi ini boleh dijalankan oleh wakil dari universiti dan juga pelajar-pelajar yang sedang mengikuti program tersebut. Dalam sesi ini, kita boleh kongsikan informasi tentang program-program yang ada kelebihan dan faedah melanjutkan pelajaran serta peluang pekerjaan yang luas selepas tamat pengajian. Kita juga boleh beri tumpuan kepada program-program yang berkaitan dengan minat dan bakat pelajar supaya mereka dapat melihat bagaimana pendidikan tinggi dapat membantu mereka mencapai matlamat mereka dalam kerjaya. Selain itu, penting juga untuk memberi tumpuan kepada program-program kewangan atau bantuan kewangan yang ada untuk membantu pelajar lepasan SPM menanggung kos pengajian mereka. Ini dapat merangsangkan minat mereka untuk meneruskan pelajaran tanpa terhalang oleh faktor kewangan. Dengan menjalankan program informasi seperti ini, kita dapat memberikan pelajar lepasan SPM peluang yang lebih baik untuk memahami manfaat pendidikan tinggi dan bagaimana ia dapat membentuk masa depan mereka. Semoga usaha kita dapat memberi impak positif dan mendorong lebih ramai pelajar untuk sambung belajar diploma dan ijazah universiti. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Safian Nabila dari Diploma Digital Grafik. Salah satu cara untuk mempengaruhi pelajar pelepasan SPM untuk sambung belajar diploma dan ijazah di universiti ialah daripada sokongan ibu bapa. Pelajar yang bercita-cita untuk meningkatkan pendidikan mereka mendapat manfaat daripada sokongan ibu bapa yang konsisten. Mereka memulakan jalan yang sukar dan menarik untuk mendapatkan ijazah universiti dan diploma sebagai lepasan SPM. Keluarga yang menawarkan peluang dan sokongan semasa proses yang sukar ini mempunyai kesan yang signifikan terhadap motivasi seseorang untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Keluarga anda boleh mengkongsi pengalaman mengenai kelebihan pendidikan jangka panjang dan menawarkan maklumat berwawasan tentang betapa pentingnya pendidikan. Mereka akan terus memberi wang dan sokongan emosi sepanjang anda melajung. Memasuki kolej mewakili komitmen dan kasih sayang keluarga anda yang tidak berbelah bahagi untuk anda serta pelaburan pada masa depan anda. Bersama-sama anda boleh mempengaruhi keputusan anda untuk meneruskan pengajian anda dan membuka pintu untuk pembangunan peribadi anda. Ambil kesempatan daripada bantuan mereka, menghormati pengaturan mereka dan memberi mereka menjadi teman setia anda semasa anda memerlukan perjalanan pendidikan yang menggembirakan ini. Keluarga anda akan sentiasa menggalakkan anda untuk mengikuti matlamat anda dan tidak pernah berputus asa. Walaupun anda meragui diri anda, mereka akan mengingatkan anda tentang keupayaan anda serta nilai pendidikan anda. Mereka akan memberi anda kebebasan untuk sukses di bidang akademis anda tanpa stres tambahan. Setiap pencapaian anda dalam kerjaya akademik anda patut diiktiraf. Keluarga anda akan berada di sana untuk meraihkan pencapaian anda sama ada lulus peperiksaan, mencapai tugas yang mencabar atau menamatkan pengajian dengan kepujian. Assalamualaikum dan hai. Nama saya ialah Nabila Adiana binti Muhammad Amir Faisal dan nombor metrik saya ialah 3223006191 dan beradanya saya di sini, saya ingin menceritakan tentang kelebihan
kelebihan apabila korang sambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi atau sambung pelajaran di universiti. Pertama sekali ialah korang akan dapat peluang pekerjaan yang bagus. Bagi setengah pelajar yang mendapatkan kelulusan yang tinggi, ia adalah perkara yang penting dan serius dalam mendapatkan kejayaan yang menjamin masa hadapan. Semakin tinggi kelulusan yang diperoleh, semakin mudah untuk mereka dapatkan peluang-peluang pekerjaan yang bagus dengan tangga gaji yang lumayan. Tapi korang kena ingat, bukan semua graduan mampu mendapatkan peluang pekerjaan yang baik. Sebab apa? Ini kerana keputusan peperiksaan mereka yang semasa mereka berada di universiti sangat kurang memuaskan atau hanya sekadar atas pagar, yang menyebabkan majikan tak pandang. Agak sedih, tapi korang kena ingat belajar bersungguh-sungguh ya. Okey, seterusnya korang mudah naik pangkat apabila korang ada sijil atau kelulusan yang tinggi, seperti di peringkat ijazah master atau PhD. Bagi mereka ni mengharapkan pangkat atau jawatan yang baik dalam sesebuah syarikat agar ia lebih terjamin. Jadi semakin tinggi kelayakan yang korang ada, semakin mudah untuk mengejar cita-cita korang. Dan akhir sekali, gaji yang lebih lumayan. Okey, seperti mana yang korang sedia maklum, biasanya orang yang ada kelulusan yang baik, tinggi atau sebagainya, pendapatan atau gaji mereka yang mereka terima juga akan bertambah. Selalunya mereka yang ada segulung ijazah ni, majikan meletakkan standard gaji tertentu dan jumlah gaji juga akan semakin meningkat seiring dengan pengalaman yang diorang ada. Dan kesimpulannya, mana satu korang pilih? Korang nak sambung belajar atau tak? Fikir-fikirkanlah sebaiknya, sebab jalan yang korang pilih ada baik dan buruknya yang bakal korang lalui. Dan selamat datang ke dunia orang dewasa yang penuh dengan liku-liku kehidupan. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syamimi binti Zaharin dari Diploma Grafik Digital. Hari ini saya ingin berkongsi beberapa cara untuk mempengaruhi pelajar lepasan SPM untuk sambung belajar diploma dan ijazah di universiti. Penerangan khusus mengenai sambungan pendidikan pelepasan SPM boleh memberi kesan yang positif kepada pelajar lepasan SPM dan membantu mereka membuat keputusan yang bijak mengenai berlanjutan pendidikan. Berikut beberapa penerangan yang boleh membantu. Antaranya ialah penerangan khusus mengenai berlanjutan pendidikan diploma dan ijazah. Berikut adalah beberapa penerangan yang boleh membantu. Contohnya, membantu pelajar untuk memahami pelbagai kursus yang boleh mereka ambil selepas SPM. Selain itu, keperluan kelayakan. Ia menjelaskan syarat-syarat kelayakan untuk setiap program diploma dan ijazah. Sokongan akademik juga boleh mereka perolehi semasa pengajian seperti tutor, kemahiran belajar dan perpustakaan. Di samping itu, berkongsi pengalaman. Ia juga dapat menarik minat belajar lepasan SPM. Seterusnya, berikan mereka sumber-sumber maklumat seperti laman web universiti
dan kolej. Akhir sekali, bantu mereka membuat pilihan mengenai universiti atau kolej yang sesuai dengan keperluan dan kehendak mereka. Tangan ini boleh membantu pelajar meyakinkan diri tentang pilihan pendidikan dan dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai pelanjutan pendidikan mereka selepas SPM. Media telah melaporkan selamai 390,000 ataupun 72.1 pelajar di Malaysia ni memilih untuk tidak menyambung belajar dan ingin terus bekerja. Okey, kalau kita lihat daripada faktor ni, antara sebabnya adalah faktor kewangan mereka. Kebanyakan universiti swasta sekarang, yuran pembelajaran orang sehingga 40,000 hingga 80,000. So, diorang terpaksa membuat pinjaman dan bagi diorang benda ni agak tak berapa relevan lah. Lebih baik diorang bekerja berbanding diorang belajar. Sebab bila habis belajar dalam masa 4 tahun ataupun 3 tahun tu, diorang pun tak pasti diorang akan dapat kerja yang tetap ataupun tidak. Dan sebaliknya mungkin diorang akan kembali untuk kerja sambilan tu. So bagi saya dekat sini, kalau macam pelajar yang baru lepas SPM ni, kalau macam kita ni tak ada laptop apa semua kan, untuk permulaan kita boleh cuba mohon bantuan daripada adun. So nanti kita just hantar borang apa semua dan kita beritahu bahawa kita memerlukan laptop untuk pembelajaran DU. So nanti dia akan cek lah kitanya biodata keluarga apa semua, and then nanti dia akan luluskan dan dia akan bagi itulah masa seminggu. Dan seterusnya kita boleh mohon bantuan zakat. Tapi bantuan zakat ni agak lama juga, dalam masa 2 bulan macam tu. So nanti dia akan suruh kita datang. Kalau dah lulus tu, dia akan tanya macam solat berapa kali dalam sehari, soalan-soalan macam tu je. So nanti zakat ni pun dia bagi mengikut tahap kitanya keluarga lah, ikut pada gaji keluarga kita. Sebab itu pun duit daripada rakyat juga. So yang kedua, kalau macam kita ni keluarga yang jenis sedang-sedang, yang jenis tak berapa kaya, tak berapa miskin, contoh macam nak apply zakat tu pun macam lepas ke tak lepas je. So kita boleh try mohon PTPTN. So pinjaman PTPTN ni pun kita terpaksa hutang. Tapi PTPTN pun ada beri jaminan kepada kita bahawa kalau kita pointer kita lebih daripada 3.5 ataupun 3.75, mereka akan tarik balik hutang-hutang tu. Maksudnya kita tak perlu bayar. Sebab apa? Sebab pointer kita lebih tinggi sebab pointer kita tinggi. So dekat situ kita dah lepas daripada hutang, and kita tak adalah, cuma tu je lah, kita kena belajar sungguh-sungguh lah, kena rajin dapatkan pointer yang tinggi. So akhir kata teruskan je lah belajar. Yang penting bantuan daripada Allah tu mesti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Amsyah daripada Indonesia. Hari ini saya ingin mencerita atau berkongsi bagaimana kita tidak ragu-ragu untuk sambung belajar. Kebanyakannya mahasiswa yang habis SPM tidak mahu sambung belajar kerana ragu-ragu, dan berbagai contohnya mereka ragu-ragu untuk sambung belajar kerana masa yang terlalu lama, dan yang kedua dari sudut kewangan. Saya akan kongsikan bagaimana dan cara-cara. Yang pertama, bila kita nak belajar ni, kita kenalah ada tujuan yang tepat. Contohnya tujuan kita belajar untuk menyenangkan keluarga kita ataupun mengembangkan lagi ilmu kita lah untuk dia masa hadapan. Contohnya memberi sumbangan kepada negara dan sebagainya. Yang kedua, kita kalau nak belajar, kita nak sambung belajar, kita masih ragu-ragu, tidak tahu apa yang nak ambil, apa yang kita nak sebenarnya. Kita perlukan motivasi daripada orang tua kita lah, ataupun kawan-kawan. Kita minta diorang nasihat apa yang nasihat kita. Contohnya nasihat lah bagaimana kita nak teruskan pelajaran ini, apa yang kita nak buat, tujuan kita.
Ini adalah peranan penting, jadi diorang boleh tolong kita lah berbagai cara. Yang kedua, bantuan kewangan. Bantuan kewangan ni contohnya pelajar sekarang banyak yang tidak sanggup belajar kerana duit. Jadi kerajaan sudah pun menyediakan pelbagai bantuan kewangan untuk mahasiswa terkini. Tak kira apa pun. Contohnya dari sudut beasiswa ataupun PTPN. Kerajaan sudah menyediakan banyak benda. So apalah salahnya kita sama pelajar. Yang kedua, tetapkan tempat dan bidang kita. Apa yang kita minat, tak salah pun kita menyelah untuk tunjuk apa yang kita kuat, apa yang kita minat. So kita belajar tempat tu, contohnya kita minat pada medik, kita gunakan minat kita tersebut untuk kebaikan, dapat menghasilkan banyak benda untuk masa depan kita. Jadi janganlah kita rasa ragu-ragu untuk berhenti dan sebagainya. Jadi kita teruskan. Banyak kepentingan untuk pelajar ni. Kalau kita tak belajar, mungkin kita akan mundur ke belakang. Ilmu ni penting, sedangkan Nabi pun cakap ilmu penting. Jangan kita abaikan dan sebagainya. Yang kedua, kita ni kenalah meyakinkan juga diri kita sendiri bahawa kita ni rasa boleh untuk teruskan pelajaran kita, teruskan mengembara untuk mendapatkan ilmu. Tidak kira waktu apapun, tidak kira waktu pagi atau siang, lapar atau dahaga, kita kena teruskan. Sebab itu pun sebagai perjuangan fisabilillah. Itu yang penting. Jadi kita jangan letakkan sifat ragu-ragu dan sebagainya. Kita kena yakin diri sendiri, letakkan tujuan yang tepat untuk kita pergi lebih jauh. Jangan kita rasa selalu ke belakang. Kita manusia, kemungkinan kita haruslah ke depan. Jadi sambunglah belajar untuk kepentingan kita, mak ayah kita dan masyarakat dan seluruh negara, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fikra Natasha binti Rostiman, nombor kad matrik 3223006411, dan tajuk saya pada hari ini ialah lawatan ke kampus. Menyusun lawatan ke kampus universiti adalah salah satu cara berkesan untuk menarik minat pelajar dan memberi mereka gambaran langsung tentang pengalaman di universiti. Contohnya, lawatan ke kampus dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mengembara di sekitar kampus, seperti melawat bangunan-bangunan fakulti, perpustakaan, pusat sumber dan kemudahan lain yang relevan. Selain daripada itu, lawatan ke kampus juga dapat memberi pelajar pengalaman sebagai seorang mahasiswa, seperti melibatkan mereka di dalam program orientasi yang memberi pelajar gambaran umum tentang universiti, program pengajian, kemudahan kampus dan banyak lagi. Seterusnya, memastikan lawatan mencukupi keperluan dan minat pelajar. Ini mungkin termasuk lawatan ke fasiliti-fasiliti tertentu seperti makmal komputer ataupun studio seni. Dengan merancang lawatan ke kampus yang relevan dan baik, anda dapat membantu pelajar mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang apa yang diharapkan daripada pengalaman ketika berada di universiti, dan dapat mengekatkan minat pelajar untuk melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alisa Sarah binti Nur Azhar, nombor matrik 3223005191. Tajuk saya pada hari ini adalah pameran pendidikan. Pihak universiti boleh membuat pameran pendidikan semasa pengeluaran keputusan SPM di sekolah-sekolah, kerana pameran pendidikan ini boleh menarik minat pelajar-pelajar lepasan SPM untuk melanjutkan pelajaran mereka di universiti. Selain itu, pihak universiti juga boleh membuat pameran pendidikan melalui social media, kerana seperti yang kita tahu, pelajar-pelajar zaman sekarang semua sudah ada telefon pintar dan telah dipengaruhi dengan aplikasi-aplikasi yang terkenal seperti TikTok, YouTube, Instagram dan sebagainya. Jadi, jika pihak universiti membuat pameran pendidikan melalui social media, pelajar-pelajar lepasan SPM dapat mempengaruhi untuk melanjutkan pelajaran mereka di universiti. Selain itu, semasa
membuat pameran pendidikan, pihak universiti boleh menawarkan harga yang lebih efisien dan murah kepada pelajar-pelajar lepasan SPM kerana kebanyakannya pelajar-pelajar lepasan SPM ini tidak menyambung pelajaran mereka di universiti kerana mereka mempunyai masalah kewangan. Sebagai contoh, pelajar-pelajar ini telah memilih untuk bekerja di dalam sektor ekonomi di mana ekonomi ini telah menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan seperti e-hailing, rider Foodpanda, Grab dan sebagainya dengan gaji yang lumayan tanpa meminta kelayakan yang tinggi. Jadi pihak universiti perlu menawarkan harga yang lebih efisien dan murah kepada pelajar-pelajar lepasan SPM ini supaya mereka rasa lebih berbaloi jika mereka sambung belajar di universiti. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nama saya Muhammad Takif. Hari ini saya akan membincangkan pasal sesi bimbingan kerjaya daripada universiti. Sesi bimbingan kerjaya daripada universiti adalah program atau perkhidmatan yang disediakan oleh universiti untuk membantu pelajar dan graduan merancang, mengurus dan memajukan kerjaya mereka. Sesi ini bertujuan untuk memberikan nasihat, panduan dan sokongan kepada pelajar dalam usaha mereka mencari pekerjaan atau merancang kerja yang sesuai. Berikut adalah beberapa perkara yang biasanya termasuk dalam sesi bimbingan kerjaya universiti. Yang pertama ialah penyediaan resume dan surat permohonan pekerjaan. Sesi ini biasanya membantu pelajar menulis resume yang berkualiti dan surat permohonan pekerjaan yang efektif. Mereka mungkin memberikan contoh-contoh yang baik dan membantu pelajar menonjolkan pencapaian mereka. Yang kedua ialah sesi temuduga latihan. Ini adalah amat penting bagi mereka yang ingin menghadiri temuduga pekerjaan. Pelajar akan diajar cara bersiap sedia untuk ditemuduga, bagaimana menjawab soalan-soalan penting dan cara berkomunikasi dengan keyakinan. Yang ketiga ialah penyediaan untuk penempatan pekerjaan atau praktikal. Universiti boleh membantu pelajar mencari peluang penempatan pekerjaan atau praktikal yang berkaitan dengan bidang pengajian mereka. Seterusnya ialah pemilihan dan penjelasan kerjaya. Sesi ini membantu pelajar memahami pelbagai kerjaya yang mungkin sesuai dengan bidang pengajian mereka. Mereka dapat memberikan maklumat tentang peluang kerjaya dalam industri tertentu. Seterusnya ialah bimbingan pembangunan profesional. Ini juga boleh termasuk dalam pembangunan kemahiran seperti komunikasi, kepimpinan dan pengurusan masa. Pelajar juga boleh diajar cara membangunkan rangkaian profesional yang kuat. Seterusnya ialah sumber maklumat lah. Universiti biasanya menyediakan akses kepada sumber-sumber maklumat berkaitan dengan peluang pekerjaan, syarikat yang mengambil pekerja dan trend dalam industri. Seterusnya ialah sesi sokongan emosi. Sesi sokongan emosi mencari pekerjaan boleh menjadi proses yang menuntut secara emosi. Setengah universiti juga menyediakan sesi sokongan emosi untuk membantu pelajar menghadapi tekanan dan ketidakpastian semasa mencari pekerjaan. Seterusnya ialah bantuan pemilihan universiti lanjutan atau pengajian lanjutan. Bagi mereka yang berminat untuk menyambung pengajian mereka, sesi ini amatlah membantu pelajar membuat pilihan yang bijak berdasarkan objektif kerjaya mereka. Sesi bimbingan kerjaya adalah sumber yang berharga untuk membantu pelajar menghadapi transisi dari universiti ke pasaran kerja. Ia memberikan peluang kepada mereka untuk merancang dan merentas jalan kerjaya mereka dengan lebih berkesan dan lebih efektif. Penting untuk mengambil berat tentang sumber-sumber ini yang disediakan oleh universiti dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan yang sesuai. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azril Aziz bin Muhammad Rashid. Okey, hari ini saya nak bincangkan pembelajaran ke universiti daripada aspek pemikiran. Sebenarnya banyak. Ini adalah beberapa aspek. Aspek yang pertama, peningkatan pemikiran kritis.
pengajian di universiti ni memberi peluang untuk kita memperdalamkan pemahaman kita dalam bidang yang kita minati. Ini membantu meningkatkan kemahiran pemikiran kritis di mana anda akan diajar untuk menganalisis maklumat, membuat penilaian dan membuat keputusan yang lebih baik. Aspek yang kedua, mengembangkan kemahiran penyelesaian masalah. Di universiti, anda akan berdepan dengan pelbagai masalah akademik, projek. Ini membantu anda mengembangkan kemahiran menyelesaikan masalah yang penting dalam kehidupan seharian dan dalam kerjaya. Okey, aspek yang kedua adalah peningkatan kemahiran kreatif. Okey, proses pembelajaran di universiti ini sering melibatkan pemikiran yang kreatif, inovatif. Anda akan diajar untuk mencari penyelesaian baru kepada masalah dan menjalankan penyelidikan yang membawa kepada penemuan baru. Aspek yang kedua, kemahiran berkomunikasi yang lebih baik. Di universiti, anda akan berpeluang untuk berinteraksi dengan pelajar dan pensyarah daripada pelbagai latar belakang. Ini membantu meningkatkan kemahiran berkomunikasi anda sama ada dalam bentuk penulisan ataupun pembicaraan. Okey, aspek yang kedua, dia akan meningkatkan kemahiran kritis sosial dan moral. Pengajian di universiti ini sering melibatkan perbincangan tentang isu-isu sosial dan moral. Ini membantu anda untuk mengembangkan kemahiran pemikiran kritis tentang nilai, etika serta memberi anda peluang untuk menyumbangkan pemikiran anda kepada masyarakat. Yang seterusnya adalah peningkatan kesedaran diri. Di universiti ni ada tempoh di mana ramai individu mula menjalankan projek pencarian diri, membantu anda memahami minat, kebolehan dan matlamat anda dalam kehidupan. Yang semuanya membantu membentuk pemikiran anda tentang diri sendiri dan masa depan anda. Untuk kesimpulannya, menyambung pelajaran ke universiti ini memberi banyak kelebihan daripada aspek pemikiran, termasuk pemikiran kritis, inovatif dan sosial lebih baik sambil memberi peluang yang mendalam dalam pengetahuan dalam bidang yang anda minati. Habis. Assalamualaikum. Saya Muhammad Jafar Hafiz daripada Universiti Selangor. Tajuk kita pada hari ini, bagaimana hendak mempengaruhi pelajar lepasan SPM untuk sambung belajar diploma dan ijazah universiti. Dalam persimpangan hidup pasca sekolah menengah, anda sudah tentu akan menghadapi dua pilihan, memohon bekerja atau melanjutkan pelajaran. Ada juga yang mungkin akan mengambil masa selama setahun untuk mencari alih tuju lepas SPM. Jika anda membuat keputusan untuk melanjutkan pelajaran, alhamdulillah, banyak kebaikan sambung belajar dan yang dapat membantu anda apabila anda ingin memohon pekerjaan dalam masa hadapan. Okay. Mengapa anda perlu sambung belajar lepas SPM? Mari mengenali kebaikan-kebaikan sambung belajar yang signifikan. Yang pertama, mendapat pekerjaan dengan mudah dalam pasaran kerja yang berdaya saing. Setelah anda memilih untuk melanjutkan pelajaran dalam selepas SPM, anda boleh yakin bahawa majikan anda lebih cenderung untuk menerima anda. Hal ini disebabkan anda memiliki kelayakan pada peringkat pengajian pasal SPM. Dan aspek ini sangat penting, terutamanya bagi industri berasaskan pengetahuan dalam di bidang programming dan akademik. Sebagai contoh, untuk menjadi kaunselor bertauliah, anda harus memiliki asas yang kokoh dalam memahami jiwa manusia serta teknik-teknik kaunseling berbeza melalui program ijazah sarjana muda bimbingan dan kaunseling. Okay, poin yang kedua, dia dapat meluaskan rangkaian sosial anda. Antara perkara yang bermakna yang anda boleh buat lepas SPM adalah membina perhubungan yang akan membantu anda dalam kerjaya anda pada masa hadapan. Di universiti, anda boleh berhubung dengan rakan universiti dan bersyarah di kampus yang juga boleh memberi sokongan dan nasihat kerjaya yang padu. Poin yang ketiga, meningkatkan keyakinan anda untuk berjaya. Kita tidak boleh menafikan bahawa pemegang ijazah akan membentuk impresi yang mengagumkan kepada orang di sekeliling kita, terutamanya majikan dan pekerjaan. Menjadi seorang pemegang ijazah sememangnya akan meningkatkan keyakinan dalam merancang ahli tuju kerjaya sambil memohon pekerjaan dalam industri yang kita inginkan. Dari itu saja bagaimana hendak mempengaruhi pelajar-pelajar lepas SPM untuk sambung belajar diploma dan ijazah di universiti. Sampai di sini saja. Assalamualaikum dan selamat malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Harus bin Muhammad Nur Mahdi. Nombor kad matrik saya ialah 3232011141. Program kita pada hari ini ialah aktiviti berkaitan. Saya ingin memaklumkan bahawa selepas anda menamakan pelajaran, selepas anda habis belajar di SPM, anda boleh sambung belajar ke universiti sebab banyak aktiviti yang dijalankan. Contohnya seperti berkemah lagi, aktiviti luar dan aktiviti di dalam. Contohnya seperti bola sepak dan sebagainya. Walaupun ramai orang yang tidak ambil kisah untuk sambung belajar selepas habis SPM, tapi saya cadangkan supaya anda sambung belajar supaya dapat nikmati pengalaman baru di universiti dan banyak aktiviti di universiti yang banyak anda boleh lakukan. Contohnya anda boleh berkemah bersama rakan-rakan yang baru dan menjalankan aktiviti bersama supaya menguatkan silaturahim di kalangan kita. Saya berharap agar yang mereka malas nak sambung belajar supaya dapat sambung belajar dan semangat untuk sambung belajar sebab banyak aktiviti yang dijalankan di universiti. Selain itu, kita dapat juga mengenali banyak lagi aktiviti yang menarik di universiti ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.